matan yang ke-73 yang membincangkan tentang antara mukjizat Nabi. Maksudnya ialah dan mukjizatnya yang sangat banyak, antaranya ialah kalam Allah sebagai mukjizat yang melemahkan manusia. Mukjizat ni bermaksud perkara yang luar biasa yang nyata di tangan Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan benar-benar kebenaran kenabian dan bagi menambahkan iman orang mukmin. Bermakna kita sebagai orang mukmin wajib beriman pada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Antara mukjizat yang dibukukan oleh para ulama di kitab-kitab hadis dan sirah ialah terbelahnya bulan menjadi dua dan pokok kurma yang menangisi Nabi. Mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW ialah Al-Quran, iaitu kalam Allah. Al-Quran ni dia kekal demikian sehingga berlakunya kiamat. Maknanya daripada mula sehingga kiamat ia begitu saja. Ia tak berubah-ubah. Dan Al-Quran ni dia didatangkan dalam bahasa Arab yang digunakan oleh perkataan-perkataan Arab yang digunakan oleh orang-orang Arab. Allah mencabar manusia untuk mendatangkan mendatangkan kitab seperti Al-Quran, tetapi mereka tidak mampu menandinginya. Allah juga mencabar mendatangkan dengan 10 buah surah, mereka juga tak mampu untuk menandingi. Dan Allah juga mencabar mereka dengan mendatangkan sebuah surah yang pendek dan mereka juga tidak mampu menandingi. Ini terbukti bahawa Al-Quran ini benar-benar mukjizat. Antara mukjizat yang lain ialah Ijaz Al-Ghaibi, iaitu mukjizat kepada perkara ghaib. Allah menceritakan kepada kita perkara-perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah peristiwa lampau dan peristiwa yang akan datang. Sebagai contoh ialah yang ada pada surah Rum hingga 1 hingga 4 yang menceritakan bahawa Rom akan mengalahkan Farsi dalam tempoh beberapa tahun. Maka benarlah berlaku dalam beberapa tahun selepas ayat ini diturunkan bahawa Farsi dikalahkan oleh Rom. Antara ijaz yang lain ialah Ijaz At-Tashri, iaitu mukjizat perundangan. Al-Quran juga telah meletakkan kaedah perundangan yang dibina menepati hakikat kejadian manusia itu sendiri. Ia tidak terlintas di fikiran manusia dan mereka tidak mengenalinya melainkan selepas beberapa abad turunnya Al-Quran. Dan bentuk mukjizat lain iaitu mukjizat sains. Artinya Al-Quran ini mengisyaratkan kepada beberapa hakikat sains yang tidak pernah diketahui oleh manusia ketika turunnya Al-Quran. Seterusnya, matan ke-74 menerangkan tentang wajib beriman kepada Isra Mi'raj dan bebasnya Aisyah radhiyallahu anha daripada fitnah. Maksud beriman ialah membenarkan semua perkara yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ke atas Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawatir. Okay, kemudian maksud Isra' dari segi bahasa ialah berjalan malam. Artinya di sini Allah membawa Nabi Muhammad SAW berjalan malam di atas buraq serta disertai oleh Jibril alaihissalam dari Mekah ke Al-Quds. Kemudian Mi'raj pula dari segi bahasa ialah alat untuk mendaki atau menaiki. Maksud di sini Nabi Muhammad SAW yang disertai Jibril alaihissalam naik dari Al-Quds selepas berjalan malam ke Sidratul Muntaha di atas 7 petala langit menuju ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Terdapat firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Maksudnya, dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal sekali lagi di sisi Sidratul Muntaha. Maksudnya di situ Nabi Muhammad melihat Jibril dengan rupa yang asal di Sidratul Muntaha, iaitu di atas langit ke-7. Kemudian orang Islam pula mereka sepakat mengatakan bahawa perintah solat difardukan di atas 7 lapis langit pada malam Mi'raj. Nabi Muhammad menjelaskan mukjizat Isra Mi'raj ini
Peristiwa ini juga diriwayatkan dengan hadis yang sahih. Oleh itu, kita wajib beriktikad dengan Isra dan Mi'raj, dan kedua-duanya berlaku secara jaga dan sedar kepada Nabi Muhammad SAW, juga dengan jasad dan rohnya. Kemudian berkenaan Sayyidatina Aisyah difitnah. Pada ketika itu Aisyah sedang keluar bersama Nabi Muhammad SAW dalam perang Bani Mustalik. Di tengah jalan, Aisyah turun dari untanya menuju ke tempat yang agak jauh dari kawasan tentera, menunaikan hajatnya sebelum cahaya mentari memancar. Tetapi pada ketika itu rantainya terputus dan terjatuh. Aisyah mencarinya. Ketika mencari itu, mereka yang membawa unta Aisyah menyangka Aisyah, tubuh Aisyah masih kecil dan ringan ketika itu. Itu menurut penterjemah. Sudah menaiki rumah kecil belakang unta itu, lalu terus mengheret unta itu pergi meneruskan perjalanan. Apabila Aisyah tiba ke tempat tunggu untanya, Aisyah mendapati tiada seorang pun orang yang tiada seorang pun orang di situ. Biasanya Nabi Muhammad SAW menyuruh seseorang berjalan di belakang sekali dalam rombongan tentera untuk menjadi peninjau sekiranya ada tentera yang tentera atau mereka yang tertinggal dan mengutip barang yang mungkin terjatuh dari rombongan. Aisyah pun duduk tunggu di tempat tu dengan sangkaan mungkin ada sesiapa dari kalangan muslimin yang mungkin akan datang mengambilnya. Safwan bin Mu'attal pun datang. Kebetulan beliau yang menjadi peninjau untuk rombongan tentera kali ini. Apabila Safwan melihat Aisyah, ketika itu ayat hijab sudah turun. Kemudian Safwan dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aisyah pun terkejut dan tersedar. Safwan menurunkan unta untuk Aisyah. Aisyah pun menaikinya. Safwan pun membawa unta tersebut hingga bertemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sinilah tersebarnya fitnah oleh orang munafik yang orang munafik menyebarkan fitnah yang keji itu disebabkan peristiwa yang berlaku antara Safwan dan Aisyah. Maka kalangan manusia pun gegak gembitalah disebabkan fitnah tersebut. Nabi Muhammad pun berfikir apa yang perlu dia lakukan terhadap mereka yang berbuat jahat terhadap Aisyah dan ahli keluarganya. Allah Ta'ala pun menurunkan ayat surah An-Nur untuk membebaskan Aisyah dari tuduhan yang dilemparkan kepadanya oleh munafikin. Dan Allah juga menurunkan hukum had qazaf, iaitu tuduhan zina kepada mereka yang menuduh orang mukmin lelaki dan perempuan dengan zina sedangkan mereka tidak mempunyai bukti dari segi syarak, iaitu 4 orang saksi adil dan mencukupi syarat-syaratnya. Dan matan yang seterusnya ialah 75, matan ke-75 hingga 79. Menerangkan tentang umat paling baik ialah umat selepas Nabi Muhammad SAW. Matanya yang bermaksud dan para sahabatnya adalah sebaik-baik kurun maka dengarlah kemudian tabi'in, pengikut tabi'in dan seterusnya. Matan ke-76 dan sebaik-baik mereka ialah yang menjadi khalifah dan urusan mereka dari segi kelebihan sama seperti kelebihan dari segi urutan atau khalifah. Matan ke yang 77 yang bermaksud yang mengiringi mereka ialah kumpulan yang mulia lagi baik bilangan mereka 6 orang dicukupkan 10. Matan ke-78, maka ahli Badar yang sangat mulia, kemudian Uhud dan Bai'ah Ridwan. Matan ke yang 79, maksud orang mukmin yang awal, kelebihan mereka diketahui dari Nas, ada khilaf ulama menentukan mereka. Tidak syak lagi bahawa umat Islam ni antara umat yang paling baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran, bermaksud kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Maksudnya kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia kerana kamu menyuruh berbuat perkara baik dan melarang dari perkara salah serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Para sahabat ni dia adalah umat Islam yang paling baik kerana mereka yang bertemu dengan Rasulullah SAW sebagai seorang Islam
dan mati dalam Islam. Artinya mereka bertemu Nabi dalam hidupnya. Seterusnya ialah selepas para sahabat, iaitu tabi'in, kemudian tabi'in dan seterusnya. Ini berdasarkan hadis sebelum ini, sebaik-baik manusia ialah kurunku. Kemudian mereka yang mengiringinya dan seterusnya. Maknanya selepas sahabat, tabi'in, lepas tabi'in, kemudian tabi'in dan seterusnya sehinggalah kini. Tabi' ni ialah mereka yang bertemu dengan para sahabat. Seterusnya ialah setengah sahabat itu lebih baik dari lain berdasarkan lamanya persahabatan dan amal bakti yang mereka berikan dalam mentaati Allah dan Rasul. Sahabat paling baik ialah 4 orang khulafa ar-rasyidin, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Umat Islam ni dia bersepakat untuk menentukan pengganti-pengganti Nabi yang iaitu 4 orang khalifah itu. 4 orang khalifah ni dia mempunyai kedudukan yang berbeza-beza. Selepas 4 khalifah ni, dari segi kelebihan mereka, menyusul pula 10 orang yang diberi khabar gembira dengan syurga. Mereka 10 orang ni ialah Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Safiyah ibu saudara Rasulullah, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Mereka ni adalah antara kalangan yang khabar gembira dengan syurga. Selepas 10 orang di atas, diikuti pula peserta perang Badar yang menghadiri perang Badar Al-Kubra. Selepas perang Badar diikuti pula dengan ahli Uhud, iaitu para sahabat yang menghadiri peperangan Uhud. Selepas ahli Uhud ialah mereka yang ahli bai'ah Ridwan, yang berbai'ah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon dalam perang Hudaybiyah, seramai 1,500 orang. Okey, seterusnya Al-Quran Al-Karim ada menyebutkan dengan terang kelebihan Muhajirin dan Ansar yang awal beriman dan menolong Nabi. Menurut firman Allah yang bermaksud, dan orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dari kalangan orang Muhajirin dan Ansar, dan orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan iman dan taat, Allah redha akan mereka dan mereka pula meredainya. Serta dia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surah At-Taubah ayat 100. Kemudian dalam matan ini juga menerangkan tentang As-Sabiqun Al-Awwalun. Di mana maksud mereka yang awal. Dan siapakah yang dimaksudkan dengan As-Sabiqun Al-Awwalun ini? Ulama berselisih pendapat untuk menentukan golongan ini. Setengahnya mengatakan mereka ialah ahli bai'ah Ridwan. Ada juga yang mengatakan mereka ini ahli Badar. Dan ada juga yang mengatakan mereka ini ialah para sahabat kerana mereka mendahului orang lain masuk Islam. Kita maklum bahawa sebahagian para sahabat masuk Islam lebih awal daripada orang lain kerana mereka hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Dan sebahagian lain paling awal berhijrah. Golongan Ansar pula di antara mereka orang yang awal membantu Nabi. Setiap kebaikan ada yang didahului oleh sebahagian orang dan diikuti oleh orang lain. Okay, ada satu perkara yang penting untuk disebut, iaitu kelebihan yang disebutkan bagi ahli Badar, kemudian ahli Uhud, kemudian ahli Bai'ah Ridwan. Semuanya ini kelebihan secara umum. Bukanlah kelebihan